Kenaikan harga barang dan kos sara hidup sama ada di bandar dan di luar bandar terus menjadi cabaran sepanjang tahun 2023 ini. Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dijangka tidak semeriah tahun lalu apabila masih ramai yang bergelut dengan isu kos sara hidup di samping peluang pekerjaan yang belum terjamin. Meskipun pelbagai inisiatif sedang diusahakan dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi meringankan beban rakyat, namun isu ini masih lagi membayangi dan melatari kehidupan masyarakat hari ini, khususnya menjelang Hari Raya pada minggu depan. Saksikan perbincangan Raya Mendekat, Sara Hidup Melarat dalam Ruang Bicara pukul 9 malam ini bernama TV. Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam Ruang Bicara di Bernama TV. Dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sama-sama berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Seorang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini dan insyaAllah seorang lagi tetamu akan kita temui melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini ialah Raya Mendekat, Sara Hidup Melarat. Ini satu topik yang cukup saya kira penting dan menarik sebenarnya. Tetapi kita ada dua penganalisis ekonomi bersama saya di studio ini. Menemani saya adalah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid dari Universiti Kuala Lumpur ataupun UniKL Business School. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Puasa macam mana? Alhamdulillah, dekat dah raya dah. Tak pejam mata. Persiapan hari raya? Sedikit-sedikit adalah. Alhamdulillah. Okey. Sekadarnya. Betul. Dan kita macam saya katakan, seorang lagi tetamu akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Noor Ardili Rizwan Shah Muhammad Dali yang merupakan ataupun dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat di Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Assalamualaikum Dr. Noor Ardili. Waalaikumsalam Tuan Syarkawi, apa khabar? Baik, sehat Doktor, sehat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, kita nak bercakap apa ni Doktor ya, satu topik yang sememangnya lah menjadi perbincangan ketika ini, terutamanya menjelang sambutan Hari Raya. Tapi saya ingin mulakan dululah bersama dengan Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi yang berada di studio bersama dengan saya. Tapi sebelum itu saya ingatkan juga kepada anda yang mungkin berpeluang mengikuti program Ruang Bicara ini secara langsung. Jangan lupa anda juga sebenarnya kami memberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga di 03-2697-9768. Baik, saya tertarik hati sebenarnya Prof bila menerima topik hari ini iaitu Raya Mendekat. Itu tak mengejutkanlah. Tetapi bila digunakan sebagai sara hidup melarat, ini mungkin sesuatu yang penting dan menarik jugalah sebenarnya. Apakah ini tepat kalau kita relate kepada situasi terkini bila kita bercakap tentang kos sara hidup yang sedang kita alami ketika ini sebagai rakyat Malaysia? Baik, satu topik yang bagi saya relevan sebenarnya. Ya. Selepas melalui fasa pandemik dan kita berada di fasa endemik sekarang ni 2 tahun di mana berlaku banyak perubahan seluruh dunia termasuk Malaysia.
Dan kini apabila ekonomi sudah dibuka sepenuhnya, mereka masing-masing dapat berniaga, dapat mencari pekerjaan dan sebagainya. Kita pun dapat report daripada Jabatan Statistik Malaysia bahawa pengangguran Malaysia sekarang sudah bertambah baik, hanya 3.5%, lebih kurang 500,000 orang saja yang masih menganggur. Jadi ia menunjukkan bahawa dari segi kemampuan mendapatkan pendapatan itu bertambah baik. Namun apa yang menjadi yang menyebabkan merana tu adalah apalagi kalau bukan kenaikan harga barang. Cukup terasa walaupun sekiranya kita pun punya pendapatan dengan RM50 atau RM100 kalau kita ke pasar pun tak banyak benda yang kita boleh dapat seperti dahulu. Itulah yang merupakan satu persoalan masyarakat sekarang. Bagaimanakah harga barang itu begitu tinggi dan bagaimanakah kenaikan gaji yang tidak sama dengan kenaikan inflasi. Itu yang menjadi masalahnya sekarang. Okey, cuba kita dengar juga pandangan daripada Profesor Madya, Dr. Nur Adli berkaitan dengan isu kos sara hidup ini. Dan sememangnya lah kita tahu harga barangan seperti apa yang disebut oleh Profesor Madya, Dr. Aimi Zulhasmi tadi memang meningkat dengan begitu ketara sekali. Tetapi kalau kita lihat langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka memberi sebenarnya pelbagai support ataupun pelbagai bantuan yang mungkin diperlukan oleh rakyat, terutamanya dalam menghadapi situasi yang kita sebut sebagai kos sara hidup yang semakin meningkat ini. Tapi pada pandangan Prof sendirilah, apakah Prof melihat bahawa dengan langkah-langkah bantuan yang diperkenalkan ataupun yang diberikan oleh kerajaan setakat ini, apakah ianya meringankan beban rakyat yang sedang menghadapi masalah kos sara hidup ini sebenarnya, Prof? Okey, bantuan-bantuan yang kita lihat diumumkan dan dijalankan oleh kerajaan buat masa ini, kita saya sebagai seorang penganalisis yang melihat daripada konteks akademik, daripada konteks masyarakat dan juga dan sebagainya, kita akan dapat dua perspektif, iaitu pertama, kalau kita lihat daripada segi makronya. Dari segi makronya memang bantuan-bantuan subsidi, bantuan-bantuan tunai, rahmah dan sebagainya, ini sikit sebanyak boleh melegakan kos sara hidup lah untuk rakyat. Tapi kita juga dengar juga apa yang rakyat bagi tahu pada waktu ini. Memang mereka mengatakan bahawa harga barangan agak tinggi berbanding pada beberapa tahun yang lepas. Bagi contohnya, tadi saya pergi kepada satu shopping kompleks, shopping kompleks tempat membeli belah lah. Dan saya mendengar perbincangan di antara dua orang, iaitu seorang pakcik dan seorang yang anak muda lah, berbincang tentang kos sara hidup ni, dan mereka menceritakan bahawa macam contohnya pakcik itu beritahu pada tahun 2017 ataupun 2000 yang maksudnya sebelumnya, maka harga barangan adalah agak tidak terlalu tinggi berbanding dengan sekarang. Jadi memang kita dapat rasai bahawa rakyat ada mempunyai kekusaran tentang kenaikan harga barangan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks makronya, apa yang telah kerajaan sedang lakukan adalah untuk mengurangkan impak daripada kenaikan harga barangan tersebut. Tapi kita kena lihat juga dalam faktor ni, kenaikan harga barangan ini adalah disebabkan oleh kenaikan harga barangan bukan hanya di Malaysia, tapi juga kenaikan harga barangan di peringkat global, kan? Betul. Dan ianya adalah rentetan daripada COVID-19, kemudian dia menjadi daripada krisis di antara Rusia dan Ukraine, dan juga ianya akan meningkatkan harga barangan berdasarkan kepada gangguan daripada rentetan, gangguan daripada rangkaian bekalan barangan ni. Kan, jadi kita lihat, kita sebagai contohnya, kita sebagai negara yang banyak mengimport barangan komoditi makanan. Kita banyak mengimport barangan komoditi makanan. Contohnya kita import daging, kan, kita makan daging, kita import gandum, dan macam-macam lagi. Sedangkan beras kita pun kita import juga. Jadi dalam situasi begini, apabila kita banyak mengimport, memang harga barangan makanan terutamanya akan meningkat. Sebab kalau kita lihat dan kita teliti, cerakinkan kos barangan tersebut, kan, kita berdasarkan kepada kos harga pengguna, kan, kita akan lihat kenaikan harga barangan adalah disebabkan oleh kenaikan pada harga barangan lah, bukannya kepada
benda-benda yang lain. Sebab kalau kita tengok indeks harga pengguna tu dah ada berbagai kategori kan. Tapi kategori yang utama yang menyebabkan kenaikan CPI tersebut adalah kenaikan harga barangan. Itu yang saya dapat ulas buat masa ni. Okey, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadi, Dr. Nur Azli. Barangkali Dr. Aimi, kalau kita dengar hari ini pun kenyataan telah pun dikeluarkan oleh yang berhormat Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, di mana langkah untuk menetapkan harga maksimum kepada 30 jenis barang yang dianggap sebagai betul-betul popular di kalangan pengguna menjelangnya Aidilfitri ini akan dilaksanakan. Apakah ini satu langkah yang mungkin akan meringankan sedikit beban pengguna-pengguna menjelang sambutan Aidilfitri nanti? Baik, apa yang dicadangkan itu adalah seperti setiap tahun sebenarnya. Setiap kali, bukan hanya kepada perayaan Hari Raya Aidilfitri, tetapi juga perayaan lain seperti Deepavali, Hari Raya Cina maupun Christmas. Jadi inilah sesuatu yang bagus sebenarnya untuk terutamanya kita tahu sebab tu perayaan ni memangnya permintaan barangan yang barang mentah tu punya seperti makanan ayam, ikan, telur, tepung dan sebagainya memang banyak dipakai. Banyak dipakai. Jadi cara mengawal tu mungkin sebab apa kita tahu kalau mengikut secara basic ekonomi, permintaan dan bekalan. Kalau terlalu banyak permintaan, dia juga akan menaikkan harga. Dan bila bekalan tidak cukup, jadi seharusnya ia dilakukan kerana bila ada equilibrium, pertemuan antara bekalan dan permintaan itu sendiri, jadi ia boleh diseimbangkan. Jadi di sini juga pembekal juga tahu bahawa dengan harga yang dijual walaupun mungkin margin mereka sedikit, tapi segi jumlah ataupun volumenya itu mereka masih mendapat keuntungan. Itu yang sebijaknya dibuatlah pada masa ini. Tapi ia bukanlah sesuatu yang patut diteruskan kerana kita harus biarkan kuasa pasaran itu bergerak sendiri. Saya juga sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Nur Azli, saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Aimi sendiri. Ini berkaitan dengan apa disebut oleh sepintas selalu tadi sebenarnya oleh Dr. Nur Azli sendiri tentang pengenalan program apa yang disebut sebagai payung rahmah itu sendiri. Dan dikatakan ini juga telah pun berjaya sekurang-kurangnya memberi kesan ke arah meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh pengguna-pengguna ataupun rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi apakah doktor melihat bahawa ini juga satu lagi langkah positif yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membantu rakyat menghadapi kos sara hidup? Ya, konsep bantuan rahmah ataupun program rahmah melalui barangan makanan dan sekarang ini meningkat hingga ke insurans pun ada dan pelbagai lagi. Baku rahmah lah, macam-macam lagi, semua rahmah. Jadi nama rahmah jadi popular. Jadi apa yang berlaku di sini adalah inilah satu yang baik. Apabila kita membuat sesuatu, kita haruskan ada flagship, harus ada jenamanya, dan jenama sini adalah rahmah itu sendiri. Jadi rakyat boleh melihat. Bukan hanya kita kata kita akan menurunkan harga, akan menjual barangan pada harga RM5 saja. Tapi bila kita namakan rahmah, jadi dari segi penjanamaan tu orang dah tahu, orang dah tengok ini pasti kalau ini harga ni rahmah RM5 ke bawah. Jadi mungkin saya baca juga ada ahli keluarga yang lain juga datang setiap hari untuk makan yang menu rahmah. Mana rahmah yang paling popular paling popular. Jadi sekarang orang dah dapat menerima. Malah bukan hanya golongan B40, malah M40 mencuba, T20 pun mencuba juga. Sebab dia tak ada halangan walaupun selagi masih ada bekalan, selagi masih adalah permintaannya. Dan saya pernah juga mencadangkan dalam ada media yang bertanya kat saya, kata dia bukan hanya popular di Malaysia, malah di negara luar. Ada juga mungkin pelancong yang datang ke Malaysia pun, saya nak cuba makanan rahmah ni. Jadi ia sebagai satu kita panggil flagship. Bila ada flagship produk ni, dia ada kita nampak ada satu penanda aras. Jadi kita pandang aras sekarang RM5 dan namanya rahmah. Jadi siapa yang nak menjual pada harga ni harus dia memikirkan dari segi keuntungannya, kosnya berapa dan sebagainya. Jadi secara tak langsung ia meletakkan satu tanda aras lah yang saya katakan tadi.
Okey, Dr. Nur Adli, sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Tadi pun kita sebut di awal-awal program ini tentang langkah-langkah bantuan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan perpaduan ketika ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita lihat pelbagai bantuan sebenarnya telah pun akan dan telah pun diberikan. Bantuan dari segi kewangan misalnya, kaki tangan kerajaan akan mendapat bonus RM700. Mungkin di peringkat negeri juga ada yang memberi bonus kepada kaki tangan di peringkat negeri, ada sampai sebulan gaji dan sebagainya. Tetapi yang membimbangkan kita, ada penganalisis ekonomi juga yang berpendapat bahawa sekiranya ini dilakukan, mungkin juga dilihat bahawa kadar inflasi negara juga mungkin akan meningkat semula. Kalau kita lihat sebelum ini pada tahun 2020 misalnya, kadar inflasi negara kita berada pada tahap lebih kurang 1.14%. Tetapi pada tahun lalu apabila kerajaan membenarkan pengeluaran wang simpanan di KWSP misalnya, dikatakan bahawa kadar inflasi tiba-tiba meningkat sehingga 3.23%. Jadi apakah ini juga merupakan antara faktor yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak, terutamanya pihak kerajaan dan juga pengguna dan juga rakyat Malaysia sendiri? Tidak dapat saya nafikan bahawa kemungkinan dia akan memberikan satu kesan kepada inflasi. Apabila kita ada duit dan kita akan belanja. Apabila kita belanja, harga akan meningkat seperti yang Dr. Aimi beritahu tadi. Dan dia akan meningkat. Tapi dalam konteks macam bantuan hari raya ni kepada bonus kepada pekerja dan sebagainya, sebenarnya dia memberikan kelegaan lah kepada mereka sebab nak belanja sekarang ni, terutamanya bila sekarang ni sekolah pun baru buka. Betul. Kan? Lepas tu ada kita nak menyambut hari raya dan sebagainya. Jadi memang banyak perbelanjaan yang akan dilakukan. Belum cerita lagi kan, dengan baju rayanya, dengan kuih rayanya, dengan open house rayanya, macam-macam kan. Jadi dalam ni ianya memang kalau ikutkan World Bank sebagai contohnya, dia memang tak sokong kerajaan kita bagi subsidi. Daripada dulu lagi memang kalau boleh subsidi tak boleh, dan juga bantuan-bantuan ni perlu dikurangkan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat daripada kacamata kita sebagai satu negara yang terpaksa ikut acuan kita sendiri. Kalau kita nak ikutkan, maksudnya apa pandangan daripada ekonomis barat dan sebagainya, memang mereka nak kita supaya 100% bergantung kepada pasaran bebas. Tetapi dalam kita punya senario kita dalam negara Malaysia ni, kita ada golongan B40, kita ada golongan M40 dan juga T20, dan jadi maksudnya macam golongan B40 ni perlu dibantu dari segi kita punya, kalau kita dari segi keperluan hidup tu, kita ada daruriyat, hajiat dan tahsiniat. Iaitu daruriyat tu adalah perkara-perkara asas yang memang wajib kita laksanakan, maksudnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pengangkutan dan sebagainya, kesihatan tu, itu adalah perkara yang asas, di mana setiap kerajaan, setiap negara, tak kira negara di barat ke, di timur ke, perlu memastikan rakyatnya mempunyai kecukupan. Dan katakan kecukupan. Jadi memang akan ada suara-suara yang mengatakan apabila kita bagi bonus, maka ia akan meningkatkan inflasi. Dan tidak saya nafikan bahawa ia boleh meningkatkan kadar inflasi. Tapi kita tidak boleh melihat kepada secara fokus saja. Iaitu kita tengok, adakah ini sahaja yang akan menyebabkan inflasi? Tapi kita kena lihat banyak lagi perkara. Sebab kalau kita lihat benda-benda lain seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu krisis global tadi, tu kita konflik Rusia dan Ukraine, gangguan bekalan rantaian makanan dan sebagainya, itu juga menyumbang kepada kenaikan harga barangan. Jadi memang kita boleh katakan salah satu faktor, tapi bukan faktor yang utama lah, maksudnya bukan faktor utama.
Okey, kita akan sambung lagi Dr. Nur Azli dan juga Profesor Maria, Dr. Aimi. Tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan saya ulangi lagi. Kalau anda juga yang berada di luar sana mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan malu-malu. Boleh panggil kami di dua talian yang kami sediakan kepada anda. 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Kita lihat dulu dan kembali semula Ruang Bicara tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Laporkan sebarang maklumat jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran menerusi saluran berikut. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang raya mendekat secara hidup melarat. Dan masih lagi bersama dengan dua penganalisis ekonomi, iaitu Profesor Maria, Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid dan juga Profesor Maria, Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali. Baik, sebelum itu kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Sarkawi dan dua ahli panel. Tadi ada saya dengar apa Bakur Rahmah. Tapi Bakur Rahmah saya nampak tak menyelesaikan masalah rakyat. Sebab apa? Takkan apa Bakur Rahmah tu tengok makanan dia bagi macam makanan tu yang tak berkualiti. Sebab apa? Dia bagi contohnya ikan. Yep. Sayur tu hari-hari takkan orang nak makan tu. Jadi saya tengok jadi takkan orang yang contohnya B40 dia kata boring nak makan yang ni hari-hari itu patutnya orang yang menjual makanan kerajaan pun dia bagikan makanan untuk Bakur Rahmah ni, dia fikirkan makanan tu tanding dengan M40 ke T20. Ini bagi seolah-olah, saya tak maulah bahasa tu, seolah-olah makanan minta sedekah. Kita tak mau bahasa macam tu. Okay. Yang kedua kan, pendapatan tinggi kan, kita ke arah Malaysia pendapatan tinggi. Tapi kalau kita kata bila naik pendapatan tinggi, negara kita inflasi, cuba kita bandingkan dengan Singapura. Dia pendapatan tinggi, tak ada pun isu inflasi, tapi inflasi itu bila Malaysia ni bila naik pendapatan pun dia orang kata ada berlaku inflasi. Ini persoalan yang kedua. Tapi di segi bonus saya tengok bonus kan, kita tengok kalau kita bagi contohnya kalau ada tingkat federal dia bagi takat 700, tapi negeri-negeri lain dia bagi 1,500 2,000. Jadi ini melibatkan negeri-negeri yang
yang melibatkan inflasi ni. Apa kata dia bagi seimbang lah. Okey. Minta ahli panel lah dah ni. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Kita sentuh dulu tentang isu masalah inflasi tadilah. Ini pun tadi pun kita dengar pandangan daripada Dr. Nur Azli. Mungkin Profesor Maria, Dr. Aimi ada pandangan tersendiri bila kita bercakap tentang kadar inflasi yang berlaku ketika ini. Okey, balik pada soalan tadi sebenarnya kita habis lagi. Ya. Yang sebenarnya apa yang berlaku, orang kata peningkatan kadar inflasi terutamanya pada suku tahun kedua 2022, kita kena faham komponen KDNK ekonomi negara itu sebenarnya mempunyai 3 komponen utama. Pertamanya adalah perbelanjaan kerajaan. Kedua adalah pelaburan luar, pelaburan swasta. Dan ketiga adalah consumer spending, perbelanjaan oleh rakyat pengguna itu sendiri. Jadi apabila pada suku tahun kedua bila ekonomi dibuka, dan kita ingat pada suku tahun kedua juga rakyat dapat KWSP yang 10,000 tu. Ramai bawa keluar 10,000 tu kan. Jadi memang peningkatan berlaku perbelanjaan yang tinggi. Tetapi kalau itu tidak berlaku, maka ekonomi tidak mencapai pada suku tahun kedua tahun 2002 KDNK bertumbuh sebanyak 8.9%. Dan ia menunjukkan dia melonjak pada suku tahun ketiga di mana kita mendapat lebih daripada 17%. Jadi ekonomi ni dia tak macam suis lampu. Dia tekan, dia on yang tak boleh. Dia ada dia punya momentum dia. Dia ada domino effect dia. Bila kita nak memulihkan ekonomi itu semula, dia harus kita ambil langkah setapak demi setapak. Dan itu yang berlaku pada tahun lepas. Perlunya ada inflasi. Kalau tak ada inflasi, maknanya tak adalah permintaan. Tak adalah pembukaan bekalan semula. Jadi tak berlakulah pergerakan berlakunya aktiviti ekonomi. Dan ia apa yang berlaku adalah kemudiannya sebabkan pada bulan Februari tahun lepas berlakunya peperangan. Seperti disebutkan oleh Prof tadi pun, peperangan di Ukraine dan Rusia. Jadi ini adalah menyebabkan faktor utama yang menyebabkan banyak kenaikan harga barang utama seperti gandum, jagung dan terutama sekali minyak mentah. Jadi kesan kenaikan energi atau tenaga inilah yang menyebabkan momentum dunia baru nak pulih, permintaan baru nak perbetul disebabkan oleh lama itu momentum tu jadi inflasi itu melonjak sikit. Jadi benda ni jadi berlaku sekata. Tapi kalau nak katakan disebabkan oleh perbelanjaan yang menyebabkan inflasi itu tak betul. Tanpa perbelanjaan itu berlaku, tak berkembanglah, tak pulihlah ekonomi kita. Tapi macam Ridwan dari Pulau Pinang tadi sebut tentang membandingkan situasi di Singapura misalnya, walaupun rakyat mereka dari segi pendapatan memanglah dari segi gaji dan sebagainya memang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita peroleh di sini. Tetapi untuk mengatakan bahawa Singapura tidak mengalami inflasi itu saya kira tidak tepat. Tidak tepat sebenarnya. Singapura mengalami inflasi yang boleh tahan juga. Tambahan lagi, dia harga petrol dia tidak disubsidi seperti kita. Sebab itulah kita dapat ramai orang Singapura datang ke Malaysia mengisi minyak, walaupun kereta RON 97 pun masih tetap murah berbanding dengan negara dia, dengan mata wang dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh kekuatan mata wang dolar itu sendiri, dia telah menyerap banyak barang-barang yang diimport. Sebab Singapura ni dia mengimport, dia tak mengeluarkan apa-apa. Jadi dia harus terus menguatkan mata wang dolarnya untuk membeli barang. Jadi secara tak langsung ekonomi inflasi itu ada, tetapi pendapatan rakyat telah pun ada pada peringkat yang lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi tak samalah harga telur di Malaysia, harga telur di Singapura berbeza. Itu contoh yang paling mudah lah. Sebab itu ramai orang Singapura datang ke Johor Bahru misalnya. Johor Bahru. Okey, kita nak dapat pandangan daripada Dr. Nur Azli. Ini berkaitan dengan pengeluaran KWSP lah. Sebelum ini pun kita sebut tadi bahawa dulu dibenarkan penyimpan di KWSP mengeluarkan wang simpanan mereka masa itu 10,000, masing-masing berebut mengeluarkan simpanan masing-masing. Dan yang baru pula kerajaan juga memperkenalkan ataupun meluluskan untuk pengeluaran KWSP ini dengan menggunakan akaun 2 tetapi melalui pinjaman bank. Jadi apakah Prof melihat bahawa ini juga mungkin satu lagi langkah yang mungkin boleh membantu untuk meringankan beban kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat? Okey, pertama sekali masa time dilaksanakan 3 kali atau 4 kali pengeluaran KWSP itu, memang itu adalah satu insiden yang sangat-sangat istimewa lah. Sebab
pada waktu itu kita COVID-19 dan kita tak ada yang terkesan dan sebagainya kan. Dan dia berhentikan kerja ataupun dia tak dapat untuk menampung kehidupan sebab apa tak boleh keluar dari rumah. Terpaksa duduk di rumah dan sebagainya. Jadi pada waktu tersebut mungkin ini satu perkara yang sangat-sangat membantulah. Cuma dia bagi kepada semua. Siapa yang nak keluarkan boleh. Kan? Jadi maksudnya kat situ orang yang tak terkesan pun boleh mengeluarkan duit KWSP. Jadi apa kesannya kalau kita keluarkan KWSP ni ialah apabila kita sebagai contohnya telah bersara nanti kita akan mengalami sedikit kurang lah daripada kita punya duit untuk kita gunakan selepas bersara. Dan sebab selepas bersara tu kita mempunyai lebih masa yang agak panjang lagi iaitu dalam 20 tahun ataupun 25 tahun lagi selepas bersara. Sebab kita punya jangka hayat kalau ikutkan data pada statistik dunia, kita orang perempuan 88 dan orang lelaki perempuan dalam 78 dan lelaki dalam 76. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak berapa ingat data tersebut. Tapi itu adalah purata jangka hayat manusia di sekarang ni lah. Jadi apabila contohnya kita dah bersara umur 55 dah sampai ke umur 76 ke 78 tu masanya agak panjang. Masanya agak panjang. Dan kegunaan duit yang kita simpan tu di KWSP tu, maksudnya kita keluarkan dan kita akan laburkan. Contohnya kita laburkan balik dalam KW di dalam ASB ke, di dalam mana-mana pelaburan boleh memberikan dividen kepada pesara-pesara sendiri. Jadi maksudnya kalau simpan balik kat situ dan kita akan hanya cuma menikmati dividen je untuk perbelanjaan tahunan. Maka lepas pencen tu tak banyak dah belanja sangat. Cuma belanja yang agak besar adalah untuk kesihatan, untuk meneruskan kehidupan, makan minum dan juga bil, utiliti dan sebagainya. Tapi kalau kita tak boleh nak menampung tu, siapa yang tampung? Kan kita punya kehidupan. Jadi pada waktu sekarang kita lihat bahawa kerajaan sekarang ni memberikan pengeluaran sokongan, dia panggil sokongan, bukannya pengeluaran macam biasa maksudnya sokongan tu maksudnya dia bagi pinjam dan maksudnya kita kena bayar balik lah. Kalau pinjam memang kena bayar balik. Itu adalah dia punya nature untuk pinjaman kan. So maksudnya pinjaman tersebut perlu dia bayar balik. Sebagai contohnya kalau masa kita ambil tu dan dia hanya tersasar saja maksudnya hanya golongan tertentu je yang boleh mengeluarkan KWSP tu, iaitu 40 tahun ke atas, punya sebab-sebab yang tertentu dan sebagainya kan. Dan ianya mungkin boleh dikeluarkan sehingga 50,000 tapi akaun 2 mesti ada minimum 3,000 kan. Jadi dalam konteks ni maksudnya duit tu masih ada di situ. Tapi apabila sebab dia memerlukan sangat pada waktu sekarang, dia boleh meminjam daripada bank dan bank akan menggunakan bukan sebagai cagaran Kalau cagaran tu maksudnya kalau tak bayar 3 bulan ke apa ke boleh tarik balik, tapi bank boleh menggunakan ini sebagai sokongan. Untuk pengeluar KWSP ni mendapatkan pinjaman dan kalau kita lihat bank kan tentu mahukan keuntungan dan apabila mereka memberikan pinjaman tidak kira sama ada pinjaman dalam berbentuk konvensional ataupun Islamik jadi dalam konteks ni ada 2 bank yang telah bersetuju untuk memberikan pinjaman dan mereka mengenakan lebih kurang dalam 400 lah. Cuma saya punya concern ialah kalau EPF sebagai contohnya, sebagai satu badan yang akan melaburkan duit kita tu, yang kita simpan dalam EPF tu, kalau dia lebih kurang daripada 4% tersebut, maksudnya kita terpaksa menopok sikit lah daripada apa kos pinjaman tersebut. Jadi dalam ini adalah satu tugas yang besar saya rasa untuk EPF, KWSP untuk memastikan dia punya pulangan dia setiap tahun adalah lebih daripada 4%. Itu adalah KPI yang patut kita tentukan dan kita kena letakkan kepada KWSP untuk dapat lebih tinggi daripada 4%. Kalau setuju, okey lah. Kalau tak setuju pun, saya pun terima juga. Okey. Baik. Kembali semula tentang apa yang ingin kita sebut tentang kos sara hidup. Ialah sara hidup melarat walaupun raya semakin mendekat.
Tapi Prof, kalau kita lihat daripada situasi terkini, tak boleh kita siapa pun boleh menafikan tentang apa yang Prof sebut di awal tadi, harga barangan semua telah pun meningkat. Dan kalau kita pergi kepada bazar Ramadan sendiri pun, kalau bawa RM50 tu belum tentu lagi kita dapat membeli apa yang kita hajatkan sebenarnya. Tetapi ada juga yang melihat bahawa kadang-kadang ialah peniaga-peniaga mengambil kesempatan sebenarnya daripada kesempitan rakyat itu sendiri bila kita kaitkan dengan kos sara hidup itu sendiri. Apakah kerana dari aspek penguatkuasaan itu tidak jitu, tidak kuat sebenarnya, dan itu yang memberikan keselesaan kepada peniaga untuk meletakkan harga barang mereka dengan begitu tinggi dan kita tidak ada pilihan tapi terpaksa membeli? Okey, saya dipahamkan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haliwan Pengguna hanya ada kira-kira 2,000 orang pegawai penguatkuasa seluruh negara. Apakah 2,000 orang itu cukup untuk memantau dan menguatkuasakanlah peraturan-peraturan itu yang kita hadapi masalah. Adakah kita perlu, kalau dari segi penguatkuasaan itu, mungkin adakah kita perlu mendapat bantuan contohnya daripada penguatkuasa yang lain, mungkin sehingga kan janganlah sampai melibatkan pasukan askar kita, polis, mungkin rela juga turut membantu dari sisi penguatkuasaan. Memang dikesalkanlah ada yang mengambil kesempatan di celah-celah kesukaran hidup yang dilalui oleh ramai rakyat Malaysia. Dan kita pun dah banyak laporan kita baca di media tentang kualiti makanan yang dah berulat, yang dah expired masih dijual pada orang ramai, dan orang pun duit pun nak dapat susah bila dapat barang-barang yang tak elok, jadi cukup menyedihkan. Betul. Jadi kita harus melihat juga dari segi penguatkuasaan, dari kita harus menggunakan kekuatan social media sebenarnya. Dan di mana-mana social media bukan hanya highlight benda-benda yang tak sepatutnya di highlight tapi juga membawa kepada pengetahuan umum apa yang berlaku orang yang berniaga punya. Jadi orang dia akan menjadi takut sebab social media ni very powerful sebenarnya. Betul. Dengan IG, dengan Twitter dan sebagainya, dia menjadi takut. Jadi kalau orang dapat tahu dia telah menyalahgunakan ataupun menjual barang yang sudahlah mahal, tak berkualiti, jadi orang mesti boykot punya. Jadi mungkin dia tak dapat dari segi peraturannya seperti penguatkuasa mendenda dan sebagainya, tetapi dari segi image itu dah mencukupi lah pada pandangan saya. Okey, Dr. Nur Azli, saya juga nak dapatkan pandangan doktor lah. Ini berkaitan, ada yang membuat cadangan bahawa mungkin apa yang lebih penting di sini ialah kita selaku individu, kita selaku pengguna sebenarnya perlu membuat perancangan rapi untuk perbelanjaan apa yang dipanggil sebagai seasonal expenses ini. Dan memanglah bila nak sambut raya sebagai satu contoh yang baiklah, kadang-kadang kita dah jadi lupa sebenarnya kalau beli baju tu, kalau satu pasang kita tahu tak mencukupi, barangkali nak beli 2 ataupun 3 pasang walaupun mungkin ianya akan memberi impak ataupun kesan kepada poket kita sendirilah. Pandangan doktor, apa yang perlu difikirkan oleh kita rakyat Malaysia sebagai pengguna khusus? Ya, betul. Kadang-kadang patutnya satu dah cukup kan. Kita baju Melayu tu satu cukup, tapi kita nak 3. Nak 3. Nampak itulah ada nafsu tu namanya. Itu dia nafsu. Ya, saya memang sangat setuju dengan Tuan Syarkawi. Kan maksudnya kalau dalam perbelanjaan ni kita kalau lihat dari segi akademiknya, dari segi penyelidikannya, dan kita ada kajian yang menunjukkan bahawa kita ni berbelanja adalah berdasarkan dengan pengalaman kita, pengalaman lepas. Kan? Pengalaman lepas kita macam mana, hari raya kita dulu macam mana kan. So kita kadang-kadang tu kita nak buat yang sama juga. Ada juga yang berbelanja tu adalah disebabkan oleh status. Status. Maksudnya kalau dia belanja tu dia nak dapatkan sampai satu status yang tertentu kan. Jadi di kalangan rakan-rakan tertentu dan sebagainya, sebab tu dia belanja sebegitu. Ada juga yang nak dapatkan pasangan kan, belanja nak dapatkan nak memikat buah hati sebagai contohnya kan. Itu pun salah satu sebab kenapa kita berbelanja. Dan juga ada juga yang berbelanja disebabkan oleh untuk keselamatan keluarga kan, untuk memastikan keluarga semua dapat baju raya dan sebagainya. Dan ada macam maksudnya ada banyak perkara yang membuatkan seseorang itu berbelanja. Tetapi dalam
kita sekarang ni kita kena juga ukur baju di badan sendiri. So macam tu kan. Macam gambar tu ukur baju di anak dia tu. So maksudnya nak ukur baju sendiri susah, jadi kita minta orang ukurkan. Kan, jadi dalam kita untuk berbelanja hari raya ni memang satu benda yang kita nantikan sebab kita nak balik kampung dan sebagainya, nak beraya dengan keluarga, ahli keluarga yang lain dan sebagainya. Tapi kita kena still melihat bajet kita. Bajet kita tu. Sedangkan kerajaan pun ada buat belanjawan, syarikat pun ada buat belanjawan. Kita sendiri pun kena buat belanjawan. Jangan kita cakap apa ni, kerajaan je kena buat belanjawan, syarikat kena buat belanjawan, kita tak ada belanjawan. Jadi yang tu kan kadang-kadang kita lihat sebagai contohnya kalau kita tengok kajian-kajian yang telah dijalankan kan, ada orang tu dia belanja dan dia hanya belanja pada waktu tersebut, dia rasa dia gembira, dia dah happy dah belanja. Sebagai contoh dia membeli sebuah rumah yang agak besar dan dia pun happy pada waktu tersebut yang bahawa dia telah ada rumah yang besar. Tapi sebenarnya bukan hanya sebab itu yang membuatkan dia gembira. Ada banyak faktor-faktor lain. Sebab tu kita tak boleh tengok hanya kepada satu faktor je. Okey, kononnya nak balik raya nanti nak tukar kereta baru. Kan? Mungkin kita happy masa tu. Okey, kita happy bawa kereta baru, tunjuk dengan rakan-rakan, tunjuk dengan sanak saudara kan kereta baru. Tapi selepas tu ada lagi macam-macam kan. Nak bayar duit rumahnya, nak bayar duit anak sekolahnya dan sebagainya. Lama-lama yang kegembiraan tu hanya sekejap je. Lepas tu sengsara. Itu yang kita tak nak. Jadi sebab tu kita kena ada belanjawan. Jadi saya selalu menyatakan, menegaskan bahawa kita kena ada belanjawan. Sebab apa? Kita sebenarnya bukannya sebabkan kita tahu atau tidak untuk buat belanjawan. Bukan kita tahu pasal nak guna spreadsheet, Excel lah apakah semua tu. Itu kadang-kadang semua kita dah tahu. Tapi sebenarnya psikologi kita, iaitu kita punya, kita kata yang mudahnya nafsu kita ni, kan? Psikologi kita ni yang membuatkan kita berbelanja lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi psikologi ni memang sangat-sangat kita kena belajarlah macam mana nak mengawal nafsu tadi. Okey. Lepas 10,000 tahu spend 10,000 juga. Tak boleh lah. Okey, apa ni Dr. Aimi, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Dr. Nur Adli lah. Dia menyentuh tentang belanjawan. Dan kita tahu bahawa kerajaan telah pun membentangkan belanjawan 2023. Dan ada juga yang berpandangan dan berpendapat mungkin ialah masanya sudah sampai. Kita menghargai apa yang disumbangkan ataupun apa yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam memberikan pelbagai santi dalam usaha untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi masalah kos sara hidup dan sebagainya. Tetapi mungkin ada juga yang menyebut bahawa ianya harus disalurkan. Kalau bantuan-bantuan yang ingin diberikan itu haruslah disalurkan kepada kumpulan sasaran tanpa berlaku sebarang ketirisan. Betapa pentingnya sebenarnya apa yang kita maksudkan sebagai kumpulan sasaran ini sebenarnya. Setelah saya ingat sejak bantuan bersasar, bantuan ini kita mula daripada zaman 2018, sejak zaman Datuk Seri Najib, sebelum tu lagi kan, kita panggil bantuan keluarga Malaysia, sepatutnya bantuan dan sebagainya lah. Bantuan satu Malaysia, bantuan keluarga Malaysia, sampailah bantuan rahmah sekarang ni kan. Jadi dari segi, saya rasakan dari segi pengumpulan data telah banyak berlaku pembetulan sebenarnya di peringkat Kementerian Kewangan itu sendiri. Banyak data sebelumnya ada pertindihan, ada yang klaim 2-3 kali, pejabat zakat pun dia minta, Kementerian Kewangan pun minta, Kan Negeri pun dia minta Jadi benda tu dah banyak diselaraskan. Kalau masih ada, itu mendukacitakan, itulah berlakunya ketirisan dari segi aspek bantuan bersasar ni. Bantuan bersasar juga yang kalau kita tengok secara amnya, mungkin saya boleh bawa pandangan saya kepada bukannya bantuan bersasar tapi subsidi bersasar, seperti bahan api misalnya, yang kita maklum ramai semua orang menikmati harga bahan api, LPG, minyak masak, gas memasak, minyak masak juga, maupun RON 95. Pernah juga ada, memang sekarang pun sedang di kerajaan giat mengkaji bagaimana nak melaksanakan pemberian subsidi bersasar itu pada bahan api. Memang kita menunggu mekanisme macam mana nak dibuat. Tapi ini perlu dibuat kerana subsidi bahan api kalau kita tahun lepas 30 bilion. Dan ini bukan satu
banyak penyelungan keterisai yang Datuk Charwi cakap tadi lah. Contohnya kita maklum berlakunya penyeludupan keluar ke negara jiran, ya. Penyalahgunaan misalnya di minyak runcit digunakan di kilang perindustrian, ya, dan pelbagai lagi yang kita tahulah yang berlaku sebenarnya. Jadi itu adalah duit rakyat, duit daripada cukai, duit kerajaan yang mengutip. Jadi keterisai inilah kalau duit itu kita boleh gunakan sebaik-baiknya, ya, dia boleh digunakan untuk pelbagai bantuan. Mungkin menambahkan lagi contohnya bantuan sara hidup itu sendiri dengan secara terus kepada dia tanpa perlu memberikan subsidi bersasar itu. Ini yang saya katakan perlunya pembetulan, tetapi belanjawan yang dibentangkan pada bulan Februari baru ni dia tak sempat sebenarnya untuk menyelaraskan. Dia memerlukan masa. Jadi kita tunggu bagaimanakah subsidi tahun hadapan yang mungkin berlaku pada bulan Oktober nanti. Bagaimanakah berlakunya subsidi bersasar, ya, pemberian bantuan bersasar dan sebagainya. Okey, barangkali Dr. Nur Adli, kita ialah mungkin ramai yang merasa gembira sebenarnya dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Ialah tadi pun kita sebut pasal payung rahmah, bantuan ataupun program payung rahmah itu sendiri memang telah pun berjaya jugalah sekurang-kurangnya memberi kesan ataupun impak dalam usaha untuk membantu golongan yang memerlukannya, walaupun kadang-kadang golongan yang tidak memerlukannya pun mengambil kesempatan juga untuk sama-sama menikmati apa yang ditawarkan, terutamanya untuk menu ramah itu sendiri sebagai sesuatu yang cukup popular ketika ini. Tapi secara peribadinya lah, saya juga nak dapat pandangan Dr. Nur Adli, apa lagi pendekatan yang mungkin jauh lebih berkesan yang juga perlu difikirkan dan juga perlu diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup ini yang mungkin terfikir oleh doktor dalam usaha untuk membantu rakyat. Okey, sebenarnya kalau dalam kita nak menyelesaikan masalah kos barangan ataupun peningkatan sara hidup dan sebagainya, dia ada banyak alternatif lah, banyak alternatif yang boleh dipikirkan, yang boleh dilaksanakan. Saya bagi contoh, pertama sekali mungkin kita lihat dari segi penawaran barangan. Sebab kalau kita lihat penawaran dan juga permintaan barangan tersebut akan menentukan harga di dalam pasaran bebas. Kalau kita tak nak maksudnya meletakkan harga ceiling dan sebagainya kan, contohlah. Jadi kita kena pastikan penawaran tu pun mencukupi untuk kegunaan rakyat kita. Tapi sekarang ni tak cukup lah. Sekarang tak cukup. Terutama barangan makanan. Kita tak cukup, contohnya daging. Jadi kalau gandum tu memang tak tahulah macam mana kita nak buat nak tanam gandum di negara Malaysia. Itu bukan bukan daripada saya pun tak tahu nak macam mana kan. Sebab bukan saya punya bidang dalam pertanian ni. Tapi kalau boleh, kita boleh melaksanakan program-program di mana kita sendiri membekalkan barangan makanan, keperluan asas kita ni dan ianya mencukupi untuk kita punya keperluan. Itu yang pertama lah. Itu mungkin boleh dilihat oleh Kementerian Pertanian dan sebagainya. Yang keduanya ialah dari segi meningkatkan pendapatan kita lah. Meningkatkan pendapatan kita. Rakyat kita lah nak tingkatkan pendapatan. Terutamanya golongan B40 dan juga M40 lah, supaya dia punya jurang tu didekatkan, dikurangkan. Jurang di antara B40 dan juga M30 ni dikurangkan. Dan kita punya visi kita ialah untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi kan. Jadi persoalannya bagaimanakah kita mahu meningkatkan pendapatan kita punya rakyat kita. Dan tu yang perlu kita lihat secara teliti dan secara mendalam macam mana kita nak meningkatkan pendapatan terutamanya golongan B40. Kalau kita boleh gerakkan ataupun kita boleh kuatkan inisiatif yang berbentuk keusahawanan di kalangan mereka, maka mungkin ini akan boleh membantu golongan-golongan ini untuk mengeluarkan diri mereka daripada kepompongan kemiskinan. Kan kita tak nak ada miskin tegar lagi dan sebagainya. Jadi kalau boleh mereka ni dapat menceburi bidang keusahawanan, sebagai contohnya usahawan digital dan sebagainya kan. Dan yang ini perlu pelaksanaan macam mana kita dah boleh
melatih golongan ini, dalam golongan B40 dan golongan muda untuk menjadi usahawan-usahawan yang boleh meningkatkan pendapatan individu, keluarga dan juga pendapatan negara lah secara amnya. Jadi itu dua contoh. Banyak lagi yang boleh kita fikirkan bagaimana untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat dan juga untuk mengurangkan kos-kos barangan ini. Okey. Barangkali saya percaya Dr. Amin juga ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan perkara ini sebenarnya. Apa lagi yang perlu dilakukan sebenarnya oleh ialah semua pihak termasuklah kerajaan sendiri dalam usaha untuk meringankan kos sara hidup rakyat? Saya nak buat pembandingan, contohnya kita ada ramai rakyat bukan negara luar, pekerja asing lah dekat Malaysia kan. Kita datang sini ada lebih kurang 3 juta, mungkin ada yang kata mungkin 5 juta. Dan kita dapati mereka yang sudah lama sini dia makmur lah di Malaysia ni. Ya, apa yang kita nampak, kerajinan dia bekerja, buat 2-3 kerja sekali. Ada kemahuan dia. Kerana apa? Mereka mahu mengumpulkan wang sebanyak yang mungkin. Kalau tak menetap di Malaysia, ya, mereka mahu pulang bawa pulang sebanyak mungkin wang ke negara masing-masing. Jadi apa yang saya kata, bukankah kita nak menyamakan, tidak, nanti ada orang marah saya pula. Tapi kita nak melihat aspek kerajinan itu, sikap itu, untuk mencari pendapatan penambahan untuk keluarga. Mungkin kita ada satu pekerjaan, tambah lagi satu pekerjaan. Itu antara salah satu aspek yang kita boleh contohi lah, misalnya kan. Dan kita juga dapat melihat banyak kerja jariah yang memberikan banyak gaji yang tinggi. Saya dapat tahu ada pelajar-pelajar yang terlibat dalam perniagaan, yang mereka menggajikan pekerja luar, kerja yang sepertinya kerja di kilang scrap metal. Gajinya sampai RM5,000 sebulan. Kerjanya nampak tidak elok, environmentnya tidak bagus, bising dan sebagainya. Tapi gajinya lumayan. Tapi dia kata, kenapa? Saya tak ada pekerja tempatan yang mahu bekerja di sini. Tapi gajinya mencecah sampai RM4,000, RM5,000 seorang. Ini yang saya tekan, mungkin orang kita, rakyat Malaysia sendiri perlu mengubah sikap. Perlu mengubah sikap dan sebagainya. Bukan kita katanya, kita sebuah negara yang kita selama ini, kita sebuah negara makmur, alhamdulillah negara yang bertuah, kita banyak sumber. Kerajaan pula tu begitu prihatin, memberikan pelbagai lagi. Dengan IC yang kita ada, kita dapat banyak bantuan. Tapi kita juga harus melihat, kalau kita pergi ke Chowkit misalnya, orang apa yang berniaga di Chowkit? Orang apa yang berniaga di Pasar Selayang? Itu yang apa yang dikatakan oleh Prof Nazli tadi, betul. Kita harus mempunyai sikap bukan hanya setakat rajin bekerja, tapi juga sikap keusahawanan itu sendiri. Digital marketing, banyak platform. Kita hanya suka membeli tapi tak suka menjual. Secara peribadi juga, Dr. Aimi, apakah kita terpaksa memperakui bahawa sebenarnya bila kita bercakap tentang rakyat Malaysia, ialah golongan-golongan rakyat Malaysia yang masih lagi dicengkam dengan kemiskinan sebenarnya, hidup mereka terus melarat. Jadi apakah ini sesuatu yang cukup mendukacitakan kita, walaupun kerajaan boleh memberikan ataupun telah pun memberikan pelbagai bentuk bantuan yang diperlukan, tetapi apakah ada jalan sebenarnya budaya itu. Kadang kita melihat sesuatu situasi, kalau tengok cukup tragis, kita lihat gelandangan contohnya, mereka punya tubuh badan yang sihat, tapi tidak mampu mempunyai satu tempat untuk berlindung. Mereka boleh bekerja di siang hari, tapi wang itu cukup untuk menjara kehidupan mereka. Jadi apakah harus, kita ada banyak program sebenarnya. Gelandangan ni dah lama dah kita berdebat persoalan dia kan. Tapi kalau kita pergi belakang di mana-mana di KL tetap ada. Tambah bulan puasa ni ramai orang datang. Lagi satu, sikap orang Malaysia kita ni suka memberi. Itu suka jadi pemurah orang Malaysia ni. Kita tengok peminta sedekah dan sebagainya. Kita tengok setiap kali solat Jumaat di Kampung Baru, di Masjid Kampung Baru dan sebagainya. Dan masjid-masjid yang lain juga banyak pendatang asing yang minta sedekah sebagainya. Dan kita boleh lihat, kita kalau test pun ada orang dapat sampai 400-500 lagi satu hari. Jadi kemakmuran Malaysia itu sendiri menyebabkan kita kadang-kadang, orang putih kata, take it for granted. Kerajaan prihatin kerajaan beri, tapi kita nak keluar daripada sepatu tempat yang selesa tu,
Kadang-kadang kita ni kita tak nak keluar lah, kita tak naklah keluar daripada kampung. Jadi kita duduk di kampung lah, jadi kos hidup pun okey. Tapi sebenarnya kita perlu menggunakan apa saja sumber kita ada di kampung, tanah, ya, tanam sayur ke, tanam apa ke kan, bela binatang ternakan dan sebagainya. Banyak yang boleh tambah. Sekarang harga barang mahal, harga ayam, kalau dapat jual harga ayam sekarang 1 kilo dekat RM10. Betul. Kan, belum cerita yang kampung. Kan, makan pun simple-simple, tak payah kita beli jagung yang diimport. Jadi banyak sebenarnya sumber, tetapi paradigma tu kita harus, mungkin kita memerlukan, saya ingat zaman-zaman arwah Tun Razak kita ada zaman buku hijau. Adakah perlu kita balik kepada modern farming lah, di bandar maupun pernah kita buat, tapi banyak pihak-pihak mengatakan bila kita buat sesuatu yang mengubah paradigma, jadi ada juga pihak yang menentang ada current status. Jadi tak ke mana kita akhirnya berdebat tak habis. Betul. Okey, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Saya juga nak beri peluang kepada Dr. Nur Adli di penghujung program Ruang Bicara ini. Mungkin ada harapan yang dan juga seruan yang mungkin ingin Dr. Nur Adli sampaikan kepada penonton-penonton kita bila kita bercakap tentang raya mendekat, secara hidup melarat. Silakan Dr. Nur Adli. Terima kasih Datuk. Okey, dalam ni saya nak cuba sampaikan bahawa kita sebagai rakyat dan juga sebagai seorang pengguna, kalau kita tadi kita boleh sama ada melihat dalam konteks kita untuk meningkatkan pendapatan kita, contohnya kan, kita boleh melihat dari segi aspek perniagaan tadi, keusahawanan tadi, dan yang keduanya ialah dalam bidang pelaburan. So kita mesti melabur dalam pelbagai instrumen kewangan yang ada dalam Malaysia ni. Kan? Jadi kita kena, kalau nak melabur tu kita kena ada lebihan. Maksudnya kita tadi pendapatan kita tu dan kita ada perbelanjaan, tak mesti ada lebihan kalau kita melabur. Tapi kalau kita belanja melebihi daripada pendapatan kita, agak sukar untuk kita menjadi seorang pelabur. Sebab apa, kalau dalam dunia ni, kalau kita lihat siapa yang menjadi top yang maksudnya yang utama, yang orang yang kaya di dunia ni adalah sama ada mereka ni berniaga ataupun mereka ni adalah pelabur. Jadi saya harap kita boleh mengubah mindset kita dan cara kita berfikir untuk menjadi meningkatkan pendapatan kita dari segi menceburi bidang-bidang keusahawanan dan juga menjadi seorang pelabur. Kita boleh je melabur, contoh di ASB ke, haji ke dan sebagainya. Itu saja. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Nur Adli Ridwan Shah, Muhammad Dali, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Aimi Zohazmi Abdul Rashid kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Tetapi apapun, kita harus juga mengucapkan jutaan ataupun setinggi-tinggi penghargaan sebenarnya kepada kerajaan sekarang ini, kerajaan perpaduan ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana telah pun memberikan pelbagai bantuan sebenarnya dalam usaha untuk membantu meringankan beban rakyat di semua peringkat. Dan dengan berkonsepkan falsafah Malaysia Madani itu sendiri, kita harap keutamaan yang disuarakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, iaitu untuk melihat bahawa rakyat jelata sentiasa sejahtera di bawah Malaysia Madani ini akan menjadi kenyataan. Tetapi ianya memerlukan sokongan daripada semua pihak, termasuklah kita sendiri sebagai rakyat jelata haruslah menyaut seruan-seruan yang sering disuarakan oleh pihak kepimpinan kerajaan perpaduan ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.